Diletakkan semula sebagai calon untuk N17 Pengkalan Kundo Kedah ini, bagaimana agaknya bagi YB Datuk Dr. Ismail Saleh mampu atau tidak untuk menawan hati 46,235 pengundi di sini. Dengan pelbagai sentimen yang digunakan pihak lawan, apakah ia mampu direalisasikan ataupun sebenarnya ia hanya cakap tak serupa bikin? Jom kita dapatkan calon ini untuk mendengar bagaimana beliau melihat sentimen yang dilakukan oleh pihak lawan dalam siri-siri ceramah bersempena dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri kali ke-15 ini. Tok, maaf ganggu. Okey. Sebelum tu sini dululah pegang macam ni. Okey Datuk. Banyak sebelum kita nak cerita banyak perkara mungkin dari sudut pentadbiran integriti MB itu sendiri sebelum ini dan juga isu RE dan sebagainya. Di awal ni Datuk, kalau boleh kongsikan macam mana perjalanan progres untuk kempen di minggu-minggu akhir ni Datuk? Kita sekarang berada di N17 Pengkalan Kundo, di mana saya diberi mandat semula untuk bertanding untuk kali yang kedua. Jadi bertanding sebagai calon incumbent tidaklah terlalu sukar, sebab kita dah beri servis selama 5 tahun kepada rakyat, dan dengan strategi dan hala tuju yang kita rancang, alhamdulillah sekarang dah lebih daripada separuh perjalanan kempen, dan saya mempunyai keyakinan bahawa insya-Allah N17 ini mampu untuk saya pertahan insya-Allah. Sejauh mana keyakinan walaupun dah bertanding ataupun dah berkhidmat selama 5 tahun, ada kalanya bila turun berkempen tu masih lagi ada penolakan, sebab kita tengok sekarang ni momentum PRN ni sangat berbeza. Mungkin dulu lain, sekarang ini mungkin isu-isu yang dibangkitkan dengan apa yang berlaku dalam Perikatan Nasional itu sendiri kan, dengan bagaimana panglima perang mereka itu, apakah agak goyah di N17 ini Datuk? Saya tidak nampak begitu. Kita mulakan mood ataupun sokongan rakyat. Kalau kita lihat pada PIU yang ke-15, maka itulah yang diperkatakan bahawa Perikatan Nasional telah membina satu gelombang di kalangan orang Melayu dan juga di kalangan anak-anak muda yang menjadikan mereka mampu untuk mengambil alih termasuk negeri Perlis dan negeri Melayu ini, dan dalam konteks negeri Kedah mereka mampu mengambil alih sebanyak 14 daripada 15 kursi parlimen. Tetapi itu bulan 11 19 11 2022, 8 bulan berlalu, kerajaan Malaysia Madani, kerajaan perpaduan yang memerintah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri telah melonjakkan suatu semangat baru kepada rakyat apabila pelbagai program, inisiatif dan juga peruntukan yang diberikan kepada rakyat, terutamanya golongan B40, maka rakyat menyambut, dan saya nampak sokongan itu mula beralih, terutamanya di kalangan orang-orang yang di atas pagar pada hari itu ni. Jadi saya selalu tunjuk graf, saya kata ini mulanya Perikatan Nasional PIU yang ke-15, 19 bulan 11, ini kita, ini gabungan kerajaan perpaduan ataupun gabungan perpaduan di Kedah, dan grafnya begitu. Sokongan Perikatan Nasional semakin menurun disebabkan oleh kita melakukan tadbir urus yang baik di peringkat persekutuan, dan akhirnya akan bertemu di satu point, dan saya rasa pertemuan itu telah berlaku, yang menyebabkan pada 12 bulan 8 nanti adalah point setelah berlakunya pertemuan ini, maka seterusnya gabungan perpaduan ini akan terus ke atas, dan Perikatan Nasional akan ketinggalan dari segi sokongan. Jadi saya nampak itu yang sedang berlaku. Baik, tadi Datuk ada sebut mengenai bagaimana program-program yang diaturkan, yang dicorak oleh kerajaan hari ini hingga boleh menjatuhkan ataupun meninggalkan apa yang orang kata momentum yang dilakukan oleh Perikatan Nasional. Adakah disebabkan itu kalau kita lihat secara menyeluruh satu Malaysia, di Kedah sendiri tu apa yang membuatkan mereka ini kurang
yakin lagi? Apakah kerana mungkin apa yang berlaku terhadap Menteri Besar yang juga calon engineering ini, YB Datuk Seri Sanusi itu, kalau kita lihat dengan akta hasutannya, dengan integritinya, apakah itu yang memungkinkan orang kata keyakinan kepada Perikatan Nasional itu semakin jatuh, Datuk? Yang pertamanya kita mesti faham bahawa sokongan yang diterima oleh Perikatan Nasional pada PIU yang ke-15 hari ini adalah berdasarkan kepada persepsi yang dimainkan di atas sentimen agama dan juga sentimen bangsa. Jadi sentimen inilah yang akhirnya telah mengikat pengundi Melayu dan pengundi muda ini untuk memberi sokongan kepada mereka. Tetapi selepas daripada pilihan raya, rakyat semua nampak apa juga yang disebut, apa juga yang dimainkan sentimen itu rupanya adalah suatu persepsi yang tidak benar belaka. Bagaimana tomahan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini sebagai seorang yang tidak mampu untuk menjaga agama Islam akan terancam. Membawa agenda LGBT, membawa agenda Freemason. Jadi semuanya itu tidak benar. Malah di sebaliknya kita nampak penumpuan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sangat-sangat memberi komitmen untuk memastikan bahawa pembinaan semula rakyat dan negara ini dilakukan dengan cara yang baik. Jadi hari itu mereka menang dengan persepsi sentimen agama dan bangsa. Dan khusus di Kedah ini ada lagi yang melonjakkan sokongan orang ramai kepada kepada perpaduan ini, kerajaan perpaduan di Kedah ini, apabila seorang MP yang begitu sifatnya. Kita ada MP-MP yang negeri pembangkang lain. Maknanya bagaimana sistem demokrasi kita memberi keizinan, kebenaran kepada orang lain untuk memilih Perlis, Kelantan, Terengganu. Mereka juga mempunyai seorang MP yang mempunyai perbezaan dari segi sokongan politik ataupun perbezaan dari segi politik, tetapi akhlaknya tidak sama dengan akhlak MP Kedah. Adab dan akhlak seorang MP yang rakyat tonton, seluruh Malaysia tonton, rakyat Kedah tonton, bagaimana sikap dia terhadap orang lain. Melemparkan kata-kata yang sangat tidak enak, sangat tidak baik, berkata dengan perkataan fitnah kepada mereka-mereka yang tidak suka, kan? Saya sendiri, apa yang dia tak gelarkan kepada saya, kan? Perdana Menteri sampai sebegitu rupa, sampai Perdana Menteri terpaksa baru ni turun ke mahkamah untuk menginjansikan beliau supaya dia tutup mulut terhadap apa juga yang tuduhan-tuduhan beliau terhadap Perdana Menteri. Malah isu Perdana Menteri saman di hari itu pun masih belum dibicarakan sepenuhnya. Dan sekarang, sehingga sekarang, kerana mulut sahaja, beliau sekarang ada 5 saman. Jadi inilah adab ataupun akhlak beliau dari segi bagaimana beliau berhubungan dengan orang. Jadi apakah kita nak gadaikan Kedah ini selama 5 tahun yang akan datang dengan orang yang sikap sebegini? Kita tidak perlu kata terlalu perfect lah orang ni. Tapi tidak. Kalau average pun saya rasa tak apa dah. Maknanya orang yang average, yang tahu adab, kan, bercakap dengan orang yang lebih Perdana Menteri dan seumpamanya, tapi beliau tidak ada itu pada beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira rakyat melihat apa yang berlaku di Kedah ini, itu isu tata kelola dan tadbir urus. Dan saya bawa satu contoh yang semua saya rasa orang tahu. Itu isu REE, dan isu ini jugalah yang saya sentiasa berjuang daripada mula-mula diketahui di dalam dewan, di luar dewan. Itu bagaimana contoh tata kelola ataupun tadbir urus seorang MP apabila peluang itu diberi kepada beliau menguruskan isu ini, dan isu ini paparkan ataupun di dalam akhbar, apabila didedahkan perkataannya adalah sindiket kecurian REE di Kedah, bilion kerugian, berlaku kerugian yang sudah bilion. Jadi sepatutnya dia sebagai seorang MP, pengurusi MBI, itu MB Incorporated yang melakukan JV dengan syarikat Prospek Suria itu, sepatutnya dia
apabila diketahui terdapat sindiket pencurian, maka dia melakukan penyiasatan sepenuhnya untuk memastikan siapa yang terlibat. Tapi dia tidak, seolah-olah dia cuba menyembunyikan sesuatu sehingga pendedahan oleh penyiasatan di pihak polis dan juga pihak SPRM barulah nampak sekarang sedikit arah mana isu sindiket ini akan diselesaikan. Jadi ini suatu isu yang sangat besar. Tata kelola tabik urus seorang MP apabila peluang diberi kepada beliau 3 tahun, ini cara diuruskan. Sudah tentu kalau kita menguruskan, kalau Pakatan Harapan bersama dengan gabungan BN ini menguruskan, kita akan siasat sepenuhnya. Kita noktahkan apa juga yang kita anggap penyelewengan dari segi tabik urus. Datuk ada sebut tadi pernah bawa juga isu ni dalam Dewan, dan ketika itu mungkin senyap kan, dia lah pembangkang di dalam Dewan Undangan Negeri ni, kadang-kadang kata-katanya pun tak didengar oleh pihak kerajaan negeri. Tetapi selepas pada itu kita lihat bagaimana dalam siri-siri kempen banyak pendedahan yang diberikan khususnya daripada pihak kerajaan membuktikan apa yang Datuk bawa sebelum ini wujud kebenarannya, Datuk. Begitu. Ya, sebab di dalam Dewan ni ruang ataupun peluang untuk kita berbahas tu sangat kecil, sangat sempit. Jadi sebab itulah saya teruskan dengan kita membawa isu ini di semua platform, di semua peringkat, dalam dewannya, luar dewannya, report SPRM-nya, report polisnya, untuk memastikan bahawa isu ini betul-betul dapat dikenal pasti siapa yang terlibat keseluruhannya. Itu. Dan sekarang kita dah mula nampak sikit-sikit, dan insya-Allah kita harap dalam masa yang terdekat, dan sudah tentu kalau kami diberi peluang, antara manifesto kami adalah untuk menoktahkan apa juga perlombongan. Dia lesen permit adalah lesen untuk explore sahaja. Tapi explore dan jumpa dan curi, kita nak noktahkan benda-benda yang macam ni. Itu manifesto, salah satu daripada manifesto gabungan perpaduan Kedah. Itu secara dalam orang kata secara keseluruhan untuk negeri Kedah. Untuk di Penggalan Kundur sendiri bagaimana di N17 ini? Apakah ada spesifikasi daripada manifesto Datuk sendiri? Kalau kita lihat sebelum ini isu banjir kilat yang berlaku, apakah perkara-perkara itu juga akan dinoktahkan ada juga dalam manifesto Datuk sendiri? N17 ni adalah kawasan wilayah 4 Mada. Saya juga adalah pengurusi Mada. Jadi sebahagian besar daripada penduduk ataupun penghuni saya adalah mereka-mereka yang terlibat dengan bendang, dengan sawah. Mereka disebut sebagai peladang. Dan sebahagian kecil terlibat dengan pantai, iaitu nelayan. Jadi di antara agenda utama saya adalah lebih senang apabila saya sendiri pengurusi Mada untuk memastikan hasrat ataupun hala tuju negara bersama dengan hala tuju Kementerian Pertanian, bersama dengan hala tuju Mada itu sendiri. Apa dia hala tuju negara? Hala tuju negara adalah untuk menoktahkan kemiskinan tegar, untuk mengangkat golongan B40, untuk nak mengangkat negeri miskin. Jangan lupa Kedah adalah negeri yang ketiga dari segi kemiskinan. Apa dia hala tuju Kementerian Pertanian dan Keterjamin Makanan? Hala tujunya adalah untuk memastikan berlaku keterjaminan makanan. Apabila Kedah menjadi jalapan terbesar dalam negara, membekalkan sekarang sekitar 40% beras negara. Apa dia hala tuju Mada? Hala tuju Mada adalah untuk meningkatkan hasil petani ataupun hasil peladang tadi. Jadi dengan 3 hala tuju ini saya akan pastikan, tambah lagi saya sebagai adun, supaya perkara ini berlaku. Itu untuk nak berlaku benda ni, maka kita perlu kepada komitmen semua pihak. Contohnya untuk memastikan hasil sampai 7-8 tan itu, yang pertama mesti bermula dengan infra. Infra adalah maksud kita saliran yang baik. Baru sahaja Perdana Menteri telah mengumumkan
peruntukan sebanyak 3 bilion untuk infra sahaja, untuk memastikan bahawa dengan infra yang baik ini peladang mampu membuat sawah dengan baik, nanam padi dengan baik, yang akhirnya untuk meningkatkan hasil. Jadi saya juga berada di situ sebagai pengurusi Madak, akan push all out whatever untuk memastikan bahawa salah satu daripada saya punya manifesto juga itu. Selain daripada itu, mereka anak-anak peladang dan juga anak-anak yang anak-anak muda yang yang keluarga mereka bukan daripada membuat padi ini, saya nak pastikan juga bahawa agenda untuk mengusahawankan anak-anak muda ni. Jadi sudah tentu kalau dalam Madak ada usahawan-usahawan Madak, tapi orang lain juga untuk kita pastikan bahawa mereka ini dilatih, ditivetkan dalam apa juga yang mereka minat, untuk memastikan bahawa akhirnya keseluruhan hasrat negara untuk mengangkat B40 itu dapat ditingkatkan dengan yang buat padi, yang buat bendangnya, melalui peningkatan hasil. Anak-anak mereka diberi latihan untuk apa juga yang mereka minat, untuk ditivetkan, diberi latihan khusus kepada mereka, dengan insya-Allah selepas itu mereka mempunyai pekerjaan baik, pendapatan yang baik, dan insya-Allah keluarga mereka akan lebih baik. Jadi saya kira kalau itu saya mampu lakukan, saya kira sangat baik. Saya sepanjang 5 tahun yang berlalu pun, itu juga menjadi sebahagian daripada agenda saya yang insya-Allah saya akan teruskan. Agenda itu sudah pun dilakukan. Kadang-kadang mereka kata dalam tempoh 5 tahun ni, walaupun dah ada dah diberikan kuasa sebagai adun, tak dapat nak melaksanakan tanggungjawab itu. Jadi untuk Datuk sendiri dalam tempoh 5 tahun, apa yang Datuk katakan tu ada yang sudah direalisasikan, Datuk? Ya, yang pertama untuk merealisasikan hasrat manifesto tadi, kita mesti ada satu hubungan yang baik di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Sebab bukan semualah, sebahagian besar daripada peruntukan pembangunan adalah datang daripada kerajaan persekutuan. Lihat saja Madak tadi contohnya. Madak adalah agensi kerajaan persekutuan yang mendapat bajet yang tinggi daripada kerajaan persekutuan dalam usaha industri padi. Begitu juga di luar Madak, kita ada KEDA. Juga KEDA adalah agensi di bawah Kementerian Luar Bandar. Ada LADA di Langkawi, ada MAIDA untuk menarik pelaburan ke Kulim High Tech. Kita ada NCIA, NCER contohnya. Semuanya itu adalah agensi daripada kerajaan pusat yang sebahagian besar dana peruntukannya datang daripada mereka. Jadi untuk memastikan kesinambungan hasrat saya untuk membantu rakyat, ini prasyarat. Ini adalah syarat nombor 1. Mesti ubah kerajaan. Ya, boleh kalau berbeza kerajaan, tetapi untuk melaksanakan itu dia akan lebih sukar dan dia akan lebih susah. Baik, di penghujung ini apa yang Datuk nak katakan kepada pengundi-pengundi di N17 ini? Saya mempunyai harapan itu apabila rakyat diberi peluang semula, rakyat diberi pilihan, rakyat memilih, maka pilihlah yang terbaik. Sudah tentu apabila ada 2 yang perlu dipilih, maka pilihan itu mesti yang terbaik. Jadi saya seru kepada semua pengundi untuk melakukan pilihan yang terbaik. Dan pilihan yang terbaik itu mesti bermula dengan pemahaman dan maklumat. Kalau kita tengok ada 2 benda di hadapan kita, macam mana kita nak pilih yang terbaik? Sudah tentu kita mesti dapat maklumat yang ni. Jadi saya suruh kepada pengundi untuk dapatkan maklumat sebanyak yang mungkin. Terutamanya untuk dapat yang terbaik adalah mesti memilih wakil rakyat yang terbaik. Jadi wakil rakyat yang terbaik tadi, rakyat diberi hak untuk menilai, maka untuk menilai itu rakyat perlu kepada maklumat. Jadi itulah harapan saya. Semoga jangan kita gadaikan 5 tahun yang mendatang ini kepada Perikatan Nasional yang telah jelas bagi 33 bulan pun tak boleh pergi. Kalau kita teruskan lagi, negeri Kedah ini akan ketinggalan dari segi pembangunan,
dari segi kesejahteraan rakyat dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Jadi saya seru kepada semua pengundi untuk melakukan yang terbaik dan mengundi yang terbaik. Dan sudah tentu dalam konteks perbandingan ini, orang rasional akan mengatakan bahawa gabungan Kedah Madani ini akan insya-Allah mampu untuk menarajui Kedah sebagaimana Malaysia Madani sama Kedah dan persekutuan sama yang dalam konteks hashtag kita adalah kalih bagi sama. Kalih bagi sama. Kalih bagi sama. Baik, di penghujung ni Datuk, sebelum kita berakhir, saya ada satu segmen khas, 5 soalan pantas. Ini saya berikan satu pernyataan, Datuk jawab satu pernyataan. Boleh Datuk Okey, kita mulakan yang pertama, Kedah. Apa pernyataan satu saja, mungkin terbaik ke, cantik ke, bersih ke, apa yang boleh Datuk katakan? Kedah negeri cantik, budaya menarik. Oh okey, lengkap sekali ya. Baik, yang kedua adalah YB Sanusi Mano. Satu perkataan je Datuk. Sanusi tak ada jawapan? Ada. Oh, ada. Oh. Tapi ada tu dia Sanusi Mano ni mesti dikalahkan dalam PIU yang akan datang. Okey, maknanya mesti Satu dikalahkan. perkataan. Baik. Yang ketiga adalah Mardiah Johari. Mardiah apa ni? Satu je Datuk perkataan. Satu je. Mardiah sama dengan Sanusi. Okey. Sebab sama dalam satu kapal. Baik. Pengkalan Kundo. Pengkalan Kundo di hatiku. Okey, good. Dan yang terakhir sekali, Dr. Ismail Saleh. Menang ke? Terbaik ke? Yang ini tak ada jawapan tu. Yang ini tak ada jawapan. Saya serahkan kepada rakyat. Baik, itu jawapan yang terbaik. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Wabi Datuk Dr. Ismail Saleh, merupakan calon N17 Pengkalan Kundo di Kedah ini. Bagaimana banyak isu yang telah saya katakan seperti mukadimah saya kata tadi, kita kena terjah, kita kena tahu, dan kita sudah pun tahu jawapan daripada Datuk sendiri. Bagaimana integriti seseorang itu mampu dihalang sekiranya kalau tak dihalang apa akan berlaku, dan ada beberapa lagi faktor yang perlu anda nilai daripada awal tadi, bagaimana ada beberapa perkara termasuklah untuk menjadi sebuah kerajaan ataupun kawasan terbaik ini, sinergi di antara persekutuan dan negeri itu harus diseimbangkan. Sekian dulu dari saya Haslina AR Kamaluddin, jumpa lagi dalam Highlight Scope MG, kita jumpa lagi #Rakyat Memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk. Ya, sama-sama.